بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, semangat sikit boleh? Ini 10 Ramadan yang terakhir ni tuan. Ini memang puasa betul ni. Sampai jawab salam pun tak larat tuan-tuan. InsyaAllah tuan, sekali lagi semakin Ramadan nak meninggalkan kita, semakin semangat untuk kita melakukan apa saja kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi bukti untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati seluruh sub kepimpinan surau, yang dihormati para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, yang dihormati ibu-ibu, ayah-ayah, puan-puan, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk kita teruskan apa yang diberikan kepada kita, keistimewaan bulan Ramadan, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan dengan amalan-amalan ataupun amal ibadah. Mudah-mudahan ini adalah amalan ataupun amal yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang 10 Ramadan yang terakhir ini dah malam ke-20 ke-20 25 itu betul puasa tu. Kalau tak puasa dia tak tahu ke malam berapa dah. Ini betul puasa. Malam ke-20 25. Alhamdulillah. Tinggal berapa hari lagi tuan-tuan. Jadi Nabi SAW menggalakkan kita untuk menghidupkan 10 Ramadan terakhir ataupun 10 malam Ramadan yang terakhir. Hebat tak hebatnya Nabi SAW nak tunjukkan, suruh kita salat, suruh kita iktikaf, suruh kita baca Quran, nak pada akhir bulan Ramadan. Iza qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun menghidupkan 10 akhir Ramadan, menghidupkan pada bulan Ramadan dengan salat, dengan qiyam, dengan membuat baik, sedekah, iktikaf, baca Quran dan sebagainya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya tak hebatnya tuan-tuan, Nabi bila 10 malam terakhir Nabi qiyam dengan para sahabat. Nak cerita hebatnya tak hebat. Nabi qiyam solat malam bersama dengan para sahabat. Bila solat tuan-tuan, pada zaman tu ni tak ada, mumpung tak ada tuan-tuan. Kita alhamdulillah mumpung ada. Masa ketika Nabi SAW solat bersama dengan para sahabat, tiba-tiba tuan-tuan nak dikatakan malam itu mungkin malam Lailatul Qadar, maka angin bertiup sepoi-sepoi basuh, lalu mengalirlah air hujan, gerimis turun. Ni tak ada, mumpung tak ada. Jadi bila Nabi SAW nak solat, terkena air hujan. Orang belakang, sahabat-sahabat dah mula kita gerak, kita batalkan solat ni, nak hujan dah ni.
kencing sebab sejuk sangat tuan. Aircon, dah lah aircon pasang kipas dah. Allahu Akbar. Ini berapa kali dah saya pergi tandas, saya memang macam tu, saya tak tahan sejuk. Kita pergi tandas sebab sejuk, tapi Nabi dia kiam, dia solat bersama sahabat. Siapa pun datang, apa pun datang, nak tunjuk hebatnya. Kita melakukan amal ibadah 10 terakhir Ramadan. Allahu Akbar. Nabi tetap teruskan walaupun hujan turun tuan-tuan. Jadi 10 malam terakhir ni tuan-tuan, ini ada baki berapa hari lagi. Kita takut-takut ini malam terakhir kita. Kita kena cakap sangka macam tu tuan. Kalau kita sangka besok kita ada lagi, esok ada lagi. Ramadan yang lepas pun saya ingat, saya pun sampai juga Ramadan sekarang ni, sampai je. Kan? Kita anggap macam tu. Jadi kita tak berhati-hati. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya 10 malam terakhir, Nabi ingatkan kita, Nabi galakkan kita supaya kita mempertingkatkan amalan kita, daripada qiyamul lail, hidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, berzikir, beriktikaf dalam masjid, apa lagi, baca Quran. Kemudian perkara yang penting yang Nabi ajarkan kepada kita, supaya kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan Nabi sebut salah satu 3 golongan. Ini nak cerita pasal doa ni tuan-tuan. Sayang kalau kita tak perbaiki. Ini semua doa-doa kita pada bulan Ramadan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut salah satu 3 golongan la turaddu, tidak sama sekali ditolak da'watuhum, doa-doa mereka. Siapa di antaranya? Doa daripada orang yang berpuasa tuan-tuan. Kita lah, siapa lagi? Kan ada yang tak puasa ini? Cuba angkat kaki. Kita tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan pesta berdoa. Bukan pesta muda-mudi, pesta berdoa tuan-tuan. Doa lah. Allah sebut, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Doa ke aku bagi. Doa ke aku beri. Doa ke aku panjatkan doa kau. Tetapi kita fikir balik persoalannya tuan-tuan, kenapa kadang-kadang doa kita tak dikabulkan oleh Allah? Jawapannya mudah. Mungkin ada kesilapan yang kita lakukan sehingga kan doa-doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini dah malam-malamnya terakhir. Esok kita tak tahu ada lagi ke tak. Saya nak ajak malam ni kita sama-sama perbaiki supaya doa-doa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji tuan-tuan, Allah janji Allah dengan manusia bukan sama. Kalau Allah janji, Allah pasti tunaikan. Tapi kenapa doa kita tak dikabulkan? Itu maknanya belum dikabulkan. Sebab kita. Sebab ada kesilapan yang kita buat sehingga kan doa-doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau janji manusia dengan manusia kita boleh pertikaikan lagi. Kalau manusia dia nak pinjam RM10 tuan-tuan, ada kawan kita nak pinjam RM10, "Man," kami yang merayu lagi dia kan, "Man, bajang." Sebab man, "Man, pinjam RM10 man, besok ada duit aku bayar lah." Itu minggu depan kau bayar tuan-tuan. Itu janji manusia. Nak cerita janji ni tuan-tuan, nak cerita beza janji manusia dengan janji Allah. Janji Allah tu pasti datang besok lah man, "Oh man, pinjam RM10 man, nanti minggu depan aku bayar lah." Itu tahun depan kau bayar tuan-tuan. Datang lagi, besok datang lagi, "Man, 3 kali datang, 3 kali man, oh man, pinjam RM10 man, nanti bila-bila aku ada duit aku bayar lah." Itu confirm sampai bila-bila tak bayar tuan-tuan. Itu janji manusia dengan manusia. Tapi janji Allah pasti Allah akan tunaikan. Tapi disebabkan kesilapan kita dalam melakukan ibadah berdoa kepada Allah, dalam minta kepada Allah, kesilapan-kesilapan yang kita buat sehingga kan doa kita tak diangkat oleh Allah. Sebab itu dalam satu riwayat tuan-tuan, sayang kalau kita tak perbaiki kesilapan kita. Ini bulan Ramadan, janji Nabi, orang yang berpuasa doanya diangkat terus, doanya dihijab terus, doanya dijawab terus. Janji kita perbaiki kesilapan kita dalam berdoa. Kata Imam Ja'far As-Siddiq dalam satu riwayat, ada seorang pemuda yang jumpa dengan Imam Ja'far As-Siddiq
barulah kita melakukan dengan bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Sungguh-sungguh, tuan. Barulah Allah akan kabulkan doa kita. Sungguh-sungguh macam mana, tuan-tuan? Bila kita melakukan ibadah apa saja yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh. Ni kita nak datang solat tarawih, tuan-tuan, daripada rumah, mandi betul-betul, gosok betul-betul, pakai baju cantik-cantik, semangat ni nak ibadah ni, nak melakukan solat ni, nak solat berjemaah di masjid ni, nak solat berjemaah di surau, datang masuk masjid baca doa, duduk iktikaf, niat iktikaf, kemudian solat berjemaah, imam angkat takbir, Allahu Akbar, dalam hati kita terdetik Allah Maha Besar, tuan-tuan. Allah Maha Besar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita tersentuh hati kita, tersentuh, dan barulah datangnya khusyuk dalam solat kita. Bila kita khusyuk dalam solat kita, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan solat pada ketika itu. Sebab itu yang pertama kata Imam Ja'far As-Siddiq, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, kita perlu melakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita faham apa yang kita baca, barulah kita khusyuk dalam solat. Contohnya, barulah kita datang khusyuk, barulah datang kesungguhan bila kita solat. Begitu juga dengan berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajabu min qalbi ghafilin aw illah. Berdoa kepada Allah, nescaya Allah akan kabul, Allah akan terima, Allah akan angkat. Wa alamu, dan ketahuilah, anna Allah la yastajabu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali akan menjawab doa daripada orang hatinya yang lalai dan tidak serius kepada Allah. Maknanya tak bersungguh-sungguh minta, tuan-tuan. Tak bersungguh-sungguh. Bila kita minta, kita tak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita tak faham apa yang kita minta. Minta maaf, tuan-tuan. Minta maaf. Saya nak tanya. Tuan-tuan tolong terjemahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Minta tolong seorang kat tangan. Apa maksud dia? Tak tolong, tuan. Saya minta maaf. Ini nak menunjukkan kita yang doa ni, tuan. Kalau ada yang kat tangan tu bukti kita tahu. Bukti kita tahu apa yang kita minta selalu dengan Allah. Minta tolong kat tangan seorang tu. Kalau tak, kita tak teruskan sampai buku apa pun tak kisah. Tak tolong, tuan. Kecuali imam lah. Imam dia memang dia tahu sebab tu dia jadi imam. Okey. Tolong, tuan. Ibu-ibu boleh angkat tangan. Tolong. Tolong, tuan-tuan. Tapi pukul 1 nanti. Pukul 1 tuan-tuan kat sini, saya balik dah. Baik. Satu lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta tolong angkat tangan. Apa maksud? Tuan-tuan, hari-hari kita berdoa kepada Allah. Hari-hari kita minta dengan Allah. Macam mana Allah nak kabulkan doa kita kalau kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah? Bahkan ada segelintir daripada kita, bukan sini, bukan surau Al-Ihsan, betul Al-Ihsan, bukan masyarakat daripada surau Al-Ihsan, surau lain atau masyarakat lain, ada yang bahkan sangka buruk pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, Allah, aku berdoa dengan kau setiap malam aku bangun, setiap kali free aku berdoa dengan kau, setiap kali waktu terluang aku berdoa dengan kau, tapi kau tak kabulkan doa aku. Dia jadi putus asa, tuan-tuan. Macam ni, kalau macam ni aku tak nak doa dah. Dah tak nak doa dah. Rupa-rupanya kita tak faham apa yang kita ungkapkan daripada mulut kita, sehingga kan kita tidak bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Minta tolong, tuan-tuan, sekali lagi saya mohon angkat tangan seorang. Apa maksud dia? Saya bukan tak nak angkat tangan, saya takut orang sebelah cakap saya sombong pula. Sudah. Tak apa. InsyaAllah semua tahu. Cuma mungkin segan nak angkat
Itu mungkin kesilapan kita, tuan-tuan. Kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah. Sebab itu di dalam Islam, kalau kita nak berdoa, kita berdoa dalam, digalakkan berdoa dalam bahasa Arab dan kita faham apa maksud dia, yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau kita tak faham, kita berdoa dengan bahasa yang kita faham. Supaya apa, tuan-tuan? Ini yang tadi Imam Ja'far As-Siddiq sebutkan. Supaya bila kita faham, kita minta dengan Allah, kita ni banyak dosa, kita nak minta dengan Allah ni, kita doa daripada bahasa yang kita faham. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Barulah kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Ya, tuan-tuan. Barulah kita bersungguh-sungguh. Barulah mengalir air mata kita, barulah menangis kita. Sebab kita faham apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu, tuan-tuan, ataupun disebut sebagai bila kita baca doa, kita ada feel bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam nyanyi, tuan-tuan. Kalau kita tengok jemaah Abdillah tu, sampai berkurut-kurut muka dia, sampai hebat dia punya mulut, tuan-tuan. Dia nyanyi, tuan-tuan, feel dia lain macam. Orang nak kata dia bodoh ke, orang nak kata dia buruk ke muka, janji, dia feel dan dia dapat sampaikan dengan kepada orang yang mendengar. Bila orang dengar tu, orang boleh menangis, orang boleh gembira, orang boleh suka, sebab feel yang dia sampaikan. Kan ada lagu Jamaah Billah tu kan, kalau ingat, malam berganti siang, siang berganti malam, apakah ini semua bisa menyisakan kita hinggakan terlupa pada paras rupa. Saya bukan nak bagi tahu suara saya sedap, walaupun kenyataannya memang macam tu sedap. Saya nak bagi tahu kita ada feel tu. Bila menyanyi kita ada feel. Tanggurus sekian lama berpisah, akhirnya bertemu memendam rasa. Lama tak jumpa, tuan Allah. Teringat dengan isteri kita, teringat dengan suami kita masa mula bercinta. Lama tak jumpa, mendam rasa. Nampak feel dia. Kat sini tak menangis lah, duduk dekat rumah bila dengar jam malam bila punya lagu Allah, menangis, tuan. Dalam gelap orang tak nampak, menangis je. Memendam rindu, lama tak jumpa, memendam rasa, memendam rindu sangat, lama tak jumpa. Allah Akbar. Persoalannya, tuan-tuan, bila menyanyi kita ada feel dengan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan. Kenapa di dalam berdoa kita tak ada feel dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik itu, tuan-tuan, yang pertama kata Imam Ja'far As-Siddiq, kalau nak doa kita dikabulkan, sayang, tuan-tuan, sayang bulan Ramadan, Nabi sebut orang yang berpuasa doanya diangkat, doanya dihijab, doanya akan dijawab oleh Allah. Sayang kalau kita tak perbaiki. Kata Imam Ja'far As-Siddiq, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama kita perlu bersungguh-sungguh bila melakukan ketaatan ibadah, dan juga bersungguh-sungguh dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada feel, kita faham dengan apa yang kita minta, insya-Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Ja'far kepada pemuda tersebut, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, yang kedua, kita perlu merasakan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di akhir usaha kita, kalau dapat sikit, alhamdulillah. Di akhir usaha kita, kalau dapat banyak pun alhamdulillah. Barulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan keikhlasan kita dan kesyukuran kita kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Lama ni dah ada isteri, alhamdulillah. Ada orang tak kahwin lagi, tuan-tuan. Kita isteri masak masin sikit, kita nak kahwin lagi dah. Nak kahwin satu lagi, Ustaz. Isteri saya masak masin, Ustaz. Saya nak kahwin satu lagi dah. Allah. Masak masin, tuan-tuan, nak kahwin satu lagi, tak bersyukur. Kalau dia masak masin, kita tolonglah dia. Bantu dia supaya masak tak masin. Ustaz, rumah saya tu dah macam tuan terang. Saya tengok, Ustaz, saya nak cari lain, Ustaz. Allah Akbar. Sekarang kan banyak, tuan-tuan. Kita bantulah dia, jangan kita cari lain, tuan-tuan. Kita bantu dia. Sekarang ni jenama apa je yang tak ada. Kuku putih, kuku hitam, kuku biru, semua ada.
Umar kita kata, Ustaz, suami saya ni dia punya kasih sayang sampai melimpah-limpah Ustaz. Saya tak larat dah nak terima dah. Melimpah sangat dah kasih sayang dia. Harta dia Ustaz, ni isteri kita bagi tahu ni, harta Ustaz, harta dia sampai tak tahu dah. Bank, semua bank saya dah masukkan dah. Dah tak tahu nak masuk bank mana dah. Banyak sangat harta. Itu lain cerita tuan-tuan. Itu lain cerita. Bahkan isteri kata, Ustaz tolonglah carikan mana-mana orang yang boleh kongsi harta dengan kasih sayang. Itu lain tu. Itu lain. Kita dalam hati Allahu Akbar. Yang abang sayang-ayang lagi tau, jangan cari lain abang tak nak. Tak apalah abang, ni harta banyak, ni kasih sayang abang bagi, itu melimpah-limpah ni. Janganlah yang abang sayang kat ayam seorang je, padahal dalam hati tu cepat-cepat nak pergi carikan satu lagi. Cerita. Dalam hati lain, dalam mulut lain. Kalau itu lain cerita. Tapi kalau ada isteri, alhamdulillah. Ada orang tak kahwin lagi, ada anak, alhamdulillah. Ada orang kahwin 10 tahun, tuan-tuan, ni nak cerita bab bersyukur dengan apa yang ada, ikhlas dengan apa yang ada, terima dengan apa yang ada, barulah doa-doa kita akan dikabulkan. Sayang, di bulan Ramadan, bulan akhir Ramadan, kita tak tahu lagi Ramadan akan datang, kita jumpa ke tak. Doa-doa kita diangkat. Kalau kita tak perbaiki, takut doa kita tak dikabulkan oleh Allah. Ada orang ada anak, ada orang kahwin 10 tahun tuan-tuan, 10 tahun kahwin, baru dapat anak, itu pun 2 bulan gugur pula. Allah. Kita baru ada anak seorang, kita marah dia, kita tengking dia, ni besar-besar macam ni main dekat masjid. Kau ni buat apa kat masjid? Kau pergi main dekat rumah. Sudah, kecil-kecil suruh main kat rumah, dah besar tak pergi masjid dia. Tu tuan-tuan. Kalau kecil-kecil ni biar dia main. Cuma kita kontrol lah. Kita kontrol, kita didik, kita nasihat baik-baik. Janganlah kita marah dia. Nanti lama-lama dia tak datang masjid dah. Sampai ketua tak datang masjid nanti. Itu yang kita tengok, orang muda mana lah orang muda tak datang-datang. Rupanya kecil-kecil dia kena tengki. Jadi tak datang lah lepas tu. Bersyukur dengan apa yang ada tuan-tuan. Kita ada anak seorang, alhamdulillah. Ada anak 2 orang, alhamdulillah. Ada anak 12 orang, alhamdulillah. Dengan kesyukuran yang kita syukurkan itu, dengan keikhlasan yang kita ada itu, itulah penyebab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita bab ikhlas tuan, kita perlu contohi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Khalid Al-Walid. Nak cerita bab ikhlas tuan-tuan. Bab ikhlas. Khalid Al-Walid tuan-tuan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pakar strategi peperangan. Merupakan seorang pakar strategi peperangan. Bila nak pergi perang tuan-tuan, Khalid Al-Walid atur strategi. Pergi perang menang, atur strategi, pergi perang dia menang. Punya hebatnya Khalid Al-Walid, sehingga kan pada satu tahap orang sanjung dia, orang hormat dia. Dan pada ketika itu Umar Al-Khattab dia tulis surat tuan-tuan. Dia tulis surat kepada Khalid Al-Walid, wahai Khalid Al-Walid, aku perintahkan kau supaya daripada seorang pakar strategi peperangan, aku perintahkan kau supaya menjadi turun ke bawah, menjadi tentera biasa tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan daripada atas, disebabkan strategi yang diatur sehingga kan tentera-tentera Islam menang dalam peperangan. Tiba-tiba Umar Al-Khattab tulis surat suruh turun ke bawah. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita di tempat Khalid Al-Walid, apa perasaan kita tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, apa perasaan kita? Tak ada perasaan. Apa perasaan tuan-tuan? Wah, hebat macam Khalid Al-Walid. Tak ada perasaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak payah turun jawatan lah tuan-tuan. Mak mentua saya orang TUDM, bapak mentua saya orang TUDM. Masa mula-mula kahwin dulu, sekarang dah pencen lah. Mak saya pun dah pencen, bapak saya pun dah pencen. Masa mula-mula kahwin tuan-tuan, bapak saya dapat surat daripada TUDM suruh bertugas di TUDM Subang. Kemudian mak saya pula dapat surat daripada orang TUDM atasan suruh bertugas di Subang, di Puchong, Puchong Kirara kalau tak silap. Ada juga TUDM satu. Jadi baru kahwin tuan-tuan, siapa yang kahwin nak duduk jauh-jauh? Ada yang kat sini dah kahwin nak duduk jauh-jauh? Tak ada tuan-tuan. Kalau duduk jauh-jauh macam mana nampak anak tuan? PJJ ke? Itu PJJ lain. PJJ lain maksud dia.
Itu dalam belajar, bukan dalam perkahwinan. Kalau jauh macam mana nak dapat anak tuan-tuan? Orang kahwin tu tujuannya nak rapat. Tiba-tiba dapat surat daripada orang atasan, suruh bertugas di TUDM Subang, mak saya di TUDM Puchong Kirara. Mengamuk bapak saya tuan. Bapak saya kepala langit. Memang pandang barat. Saya kat sini je ni cakap ni. Kat rumah dia menantu misali tuan. Kat rumah dia bapak tanya, Syukri, dah makan? Dah bah. Dah minum? Dah bah. Nak kena menampak? Tak mau bah. Takut bah. Kat sini je saya ni kepala langit tuan. Tapi sekarang ni kurang sikit lah. Sebab dia dah uzur kan. Dah ada sakit. Jadi kurang sikit. Dia sekarang ni. Kepala angin tuan, marah, pejabat JDM marah. Bukan sebab turun jawatan tuan, seperti kali Al-Walid, tapi suruh pisah daripada suami dekat tempat lain, isteri dekat tempat lain. Kalau kita pun marah tuan, tapi hebat lagi kali Al-Walid. Nak ceritanya ikhlas tak ikhlas tuan, kali Al-Walid daripada atas disuruh turun ke bawah. Lalu ditanya oleh tentera-tentera yang lain, wahai kali Al-Walid, kau ni dah kenapa, dia kata. Daripada atas turun ke bawah, kau ni tak ada perasaan ke? Macam tuan tadi saya tanya, apa perasaan tuan? Dia tak ada perasaan. Hebat macam kali Al-Walid tuan. Hebat macam kali Al-Walid. Mudah-mudahan kita terus ikhlas seperti apa yang dilakukan oleh kali Al-Walid. Bila ditanya oleh tentera-tentera yang lain, kali Al-Walid, kenapa kau turun kat bawah ni? Kau ni dah kenapa? Apa jawab kali Al-Walid? Aku melakukan ketaatan, aku melakukan ibadah, aku mengatur strategi peperangan hingga kemenangan semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar tuan. Kalau kita terbalik tuan, kalau kita dekat atas tempat kali Al-Walid, mungkin kita jadi ikhlas. Tapi kalau kita turun kat bawah, mungkin kita jadi tak ikhlas tuan. Sebab apa? Sebab kat atas gaji dah banyak dah tuan, bonus banyak, rumah dah ada, kalau pencen banyak dah. Allahu Akbar. Kalau turun bawah kita jadi tak ikhlas dah. Jadi tak ikhlas tuan-tuan, tiba-tiba suruh turun bawah, kita dah duduk kat atas. Tapi kali Al-Walid dekat atas dia ikhlas, dekat bawah pun dia ikhlas tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita contohi. Supaya apa? Ini Ramadan terakhir, kita nak berdoa banyak-banyak. Nabi suruh kita doa banyak-banyak. Sebab orang yang berpuasa dia angkat doanya terus. Kalau kita tak perbaiki, kita kufur dengan nikmat Allah, tak ikhlas, tak syukuri dengan apa yang kita ada, takut-takut doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian sambung Imam Ja'far As-Siddiq yang terakhir tuan-tuan, jangan takut. Ini yang terakhir. Jangan takut, tak panjang dah. Kata Imam Ja'far As-Siddiq, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga kata Imam Ja'far, kita perlu merasakan diri kita sebagai seorang pendosa tuan-tuan. Jangan kita ingat hari-hari kita pergi masjid, hari-hari kita buat kebaikan, hari-hari kita sedekah, hari-hari kita bagi orang makan, hari-hari kita buat semua yang baik-baik. Kita dah rasa di dalam kita ni ada cop ahli syurga. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Na'udzubillah. Kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita perlu merasakan diri kita sebagai seorang pendosa. Sebab itu kalau kita ada melakukan dosa-dosa besar, ini 10 malam terakhir, kita bangun, kita qiyam, kita minta dengan Allah, Allah ampunkan dosa kita mudah-mudahan. 10 malam terakhir, baki berapa hari je lagi. Sebab itu kalau kita ada melakukan dosa-dosa besar, kita perlu bertaubat kepada Allah dan jangan buat lagi. Kalau kita ada melakukan dosa-dosa kecil, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa. Bila kita rasa diri kita sebagai seorang pendosa tuan-tuan, automatik, dengan secara automatiknya kita akan sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebablah tuan-tuan, kadang-kadang doa kita disekat, kadang-kadang rezeki kita disekat, urusan kita disusahkan, rezeki kita disempitkan. Sebab apa? Sebab ada dosa dalam diri kita. Sebab ada dosa dalam diri kita, sehingga kan doa-doa kita, rezeki-rezeki kita, urusan-urusan kita semua dipayahkan. Sebab itu disebutkan, innar rajula la yuhramur rizqa bizzambi. Sesungguhnya seorang itu dihalang rezeki dia, diharamkan rezeki dia, dihalang doa dia, semuanya disusahkan. Sebab apa? Bizzambihi, kerana dosa-dosa yang ada dalam diri dia. Itulah sebabnya. Baik itu tuan-tuan, kalau nak doa kita dikabulkan, saya
lagi saya sebut, sayang sekali lagi saya ingatkan, orang yang berpuasa doanya diangkat. Kalau kita tak perbaiki, takut-takut sia-sialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan segala doa-doa hajat kita. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara yang disebutkan oleh Imam Ja'far As-Siddiq. Kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita kena perbaiki. Yang pertama, dalam kita melakukan ketaatan, dalam kita melakukan ibadah, dalam kita berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh faham dengan apa yang kita minta. Yang kedua, kata Imam Ja'far As-Siddiq, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita perlu merasakan keikhlasan dalam kehidupan kita, sentiasa merasa bersyukur dengan apa yang kita ada setelah kita berusaha. Yang ketiga, kata Imam Ja'far, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita perlu merasakan diri kita seorang pendosa, bukan seorang ahli syurga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tidak lagi bersangka buruk dengan Allah kalau Allah tak kabulkan doa kita. Bahkan kita perbaiki amalan berdoa kita, mudah-mudahan doa kita diangkat oleh Allah. Ini malam terakhir, mungkin malam ini mungkin malam terakhir bagi kita. Mungkin besok belum tahu lagi kepunyaan kita semua dah ada nombor giliran dah, tuan-tuan. Kalau pergi bank tu kita tahu dah 264, ni nombor aku ni, aku dah tahu dah nombor apa. Tapi kalau soal maut, tuan-tuan, soal mati, kita semua dah ada nombor giliran tapi tak tahu nombor berapa. Itu masalah. Jadi kita kena siap-siaga, kena sentiasa bersedia. Mudah-mudahan kalau kita mati sekalipun, kita mati dalam bulan yang mulia. Walaupun kita mati sekalipun, Allah tarik nyawa kita pun, kita mati dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu mungkin saja perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama perbaiki dalam amalan berdoa kita, supaya doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sikit je amin ya. Dia dah semua dah terkabul lah, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi ibu, ayah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya akhiri, saya minta sedikit masa, halalkan sedikit masa untuk kita zikir munajat kepada Allah sedikit. Kita minta ampun dengan Allah, takut-takut malam ini, inilah kali terakhir saya duduk dekat sini, takut, tuan-tuan. Kalau kita tak bersedia, kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah sama-sama kita minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi sebelum kita zikir munajat, tuan-tuan, sebelum tu saya nak iklankan, saya daripada Mak Tafiz Asyatibi, Sungai 9 Geram. Kalau daripada Kuala Selangor, dia belah kiri. Kalau daripada Kelang, dia belah kanan. Jadi saya jemput semua yang ada, insya-Allah, untuk sama-sama hadir ke tempat kita, bagi memberkati ataupun lagi bagi orang kata memberkati lagi tempat kita, insya-Allah, dengan kedatangan tuan-tuan. Dan yang kedua, sekolah kita ataupun Mak Tafiz kita ada lagi 10 kekurangan, orang kata 10 lagi kekosongan, 10 kekosongan untuk diisi. Jadi kalau ada anak-anak atau kenalan yang masih lagi mencari tempat untuk belajar, insya-Allah boleh datang ke tempat kita, insya-Allah. Yang ketiganya, tuan-tuan, dekat belakang tu saya letak dekat atas meja warna merah. Itu mungkin amil zakat punya meja, saya pinjam sekejap. Saya minta pinjam sekejap. Dekat atas tu ada tabung warna hijau. Jadi tuan-tuan, penuhkan tabung-tabung yang ada. 10 malam terakhir ni pun digalakkan kita supaya sentiasa bersedekah. Jadi dekat atas meja tu ada satu tabung warna hijau, tutup dia warna hijau. Tuan-tuan, tujuan tabung ni adalah untuk kita bantu anak-anak yatim dan juga anak-anak yang kurang upaya. Maksudnya miskin, mak bapak miskin, tapi
tapi tak mampu nak bayar iuran tuan-tuan. Jadi tujuan kita letak tabung ni untuk kita bantu mereka-mereka yang tak mampu nak bayar iuran. Tak mampu nak bayar iuran tuan-tuan. Mengaji bagus, belajar pandai, tapi iuran tak boleh nak bayar. Takkan kita nak call mak dia, "Puan, ini dah 3 bulan tak bayar ni. Puan boleh ambil anak puan lah pergi masuk ke sekolah lain." Takkan nak cakap macam tu tuan-tuan. Tak sampai hati. Member baru mati suami 2 minggu, sebulan, tiba-tiba kita cakap macam tu, menangis kita tuan. Jadi kita bantu. Tuan-tuan bayangkan baru-baru ni kawan-kawan saya minta saya masak nasi Arab tuan-tuan. Saya bolehlah sikit masak nasi Arab, tak pandai lah. Tapi kalau makan tu bertambah juga lah. Kawan-kawan minta saya masak nasi Arab. Jadi saya pergi beli barang tuan. Pergi beli barang, beli sikit je untuk 10 orang makan. Beli sikit je. Dalam 10 bungkus plastik, dalam 2 plastik, 3 plastik begitu, kecil, plastik kecil. Tiba-tiba bila nak bayar tu tuan-tuan, RM100. Allah Akbar, apa aku beli ni? RM100. Rupa-rupa RM100 sekarang dah tak ada nilai dah tuan-tuan. Bayangkan 10 orang makan nasi Arab, tiba-tiba nak bayar RM100. Allah Akbar. RM100, dulu RM50 kita cakap tak ada nilai, sekarang RM100 tak ada nilai apa-apa tuan-tuan. Jadi cuba bayangkan tuan-tuan masukkan RM1 kat dalam tabung tu tuan-tuan. Kalau RM100 pun dah tak ada, bukanlah kita tak bersyukur. Bukanlah kita tak bersyukur, tapi nak cerita realiti kehidupan sekarang ni. Jadi tuan-tuan, kalau saya mampu bantu apa yang saya mampu, saya bantu apa yang saya mampu, tuan-tuan bantu apa yang tuan-tuan bantu. Untuk sama-sama kita bantu, mudah-mudahan ini menjadi bukti untuk kita tunjukkan kepada Allah nak 10 malam terakhir ini, insya-Allah. Kalau ada lebih, bagi lebih. Kalau ada tak lebih, bagi lebih juga, insya-Allah. Sama-sama kita bantu, insya-Allah. Kemudian yang terakhirnya tuan-tuan, saya ada buat jualan sedikit. Ini pun untuk hasil jualan kita akan masukkan juga ke dalam dana Mahathir, insya-Allah. Saya ada bawa satu produk. Saya tak bawa sekarang ni, ada kat luar. Satu minyak, saya tak tahu nak sebut minyak apa tuan-tuan. Sebab khasiat dia sungguh hebat. Minyak ni 3 dalam 1. Dalam tu ada dok, tahu dok? Biawak pasir. Kemudian ada gamat. Kemudian ada burung bubut. Tuan-tuan, kalau kita tengok kelebihan burung bubut, kalau patah-patah, mana yang patah-patah, insya-Allah boleh sembuh. Sebab burung bubut kalau patah-patah dia disambung sini. Cerita juga dengan gamat. Cuba gamat tuan-tuan potong gamat tu, asingkan tempat lain, dia akan cantum balik. Macam tu juga boleh sapu dengan minyak ni, insya-Allah luka-luka, yang terluka, apa-apa saja yang di luaran ni, luka ke apa ke, insya-Allah akan baik. Kemudian dok dia sinonim dengan urat saraf. Jadi boleh gunakan minyak ni tak kira siapa, daripada atas, orang tua boleh, muda boleh, baby pun boleh. Anak saya yang kecil tu pun saya pakaikan juga. Saya satu keluarga saya pakai. Mula-mula minyak ni ayah saya buat, pak mertua saya buat, satu botol air zam-zam tu tuan. Satu botol air zam-zam tu untuk kegunaan keluarga je. Bila saya pakai tuan-tuan, alhamdulillah sembuh. Lutut saya ni, saya main takraw, meletup tuan-tuan ke atas. Saya lipat takraw, konon-konon jadi hero pula. Lipat dekat atas tu, tak, meletup lutut saya. Saya sapu minyak tu tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab itu, hari ni bukan kita nak cari untung pun. Minyak tu berapa ringgit tuan-tuan? RM10 je, nak untung apa? Untung sikit-sikit je. Tapi apa yang lebih penting tuan-tuan, kita nak kongsikan kebaikan tu tuan-tuan. Kita nak kongsikan, kita tak naklah guna dengan keluarga-keluarga kita nak kongsi juga dengan orang ramai supaya memberi kebaikan untuk semua, insya-Allah. Dan dana jualan daripada itu sebahagiannya kita akan masukkan ke dalam dana Mahathir kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dekat luar tu ada botol, tuan-tuan boleh ambil botol. Harga satu biasa kita jual RM15. Disebabkan 10 malam Ramadan yang terakhir kita diskaun RM10. Jadi tolong habiskan. Kalau tak habis tak boleh diskaun RM10. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah ada juga yang belakang. Ada juga, alhamdulillah. Jadi tolong habiskan tuan-tuan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang kita lakukan untuk membantu sama kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sama-sama kita zikir munajat sebentar.
besar. Saya minta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam surau ini, saya minta untuk tundukkan pandangan kita, tundukkan kepala kita, menunjukkan kita ni hina, menunjukkan kita ni manusia yang kerdil, yang tak ada apa-apa. Tangan kita, anggota kita, semuanya digerakkan oleh Allah. Tuan-tuan, saya minta semua sekali pejamkan mata. Cuba kenang balik dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuan-tuan, ini bulan Ramadan, bulan yang terakhir, hari-hari terakhir bulan Ramadan. Takut-takut kalau kita tak akui kesilapan kita, takut-takut kalau kita tak akui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuan-tuan, saya minta sekali lagi, minta rendahkan diri kita. Rasa diri kita ni hina sangat, rasa diri kita ni banyak dosa, kita nak minta ampun dengan Allah. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Minta tuan-tuan ikut. Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Saya minta tuan-tuan teruskan minta ampun dengan Allah. Kita takut inilah permintaan kita yang terakhir pada Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan, walaupun kita tak minta dengan Allah, Allah bagi kita rezeki. Walaupun kita tak minta dengan Allah, Allah bagi kita keluarga. Walaupun kita tak minta dengan Allah, Allah bagi isteri dan suami yang baik untuk kita. Walaupun kita tak minta dengan Allah, macam-macam Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tak minta dengan Allah, Allah bagi bahagia kepada kita. Allah, kenapa kita perlu sombong kepada Allah? Ambil kesempatan ini tuan-tuan, akui kesilapan yang pernah kita lakukan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Minta betul-betul. Mungkin disebabkan dosa yang kita lakukan, anak-anak kita susah. Mungkin disebab dosa yang kita lakukan, anak isteri kita susah, mak ayah kita susah, kita susah, disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya,
tuan-tuan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Walaupun kita mati pun dalam bulan ini, walaupun Allah ambil nyawa kita, Allah ambil dalam keadaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat dan kesalahan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada saya. Hakikat yang baik dan tidak baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوتروا ومجدوا وعزموا واخلدوا شهركم شهر الصيام رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا